Saya tidak menyokong. Sepatutnya, tak boleh cakap. Hai semua, kita bertemu lagi dalam tak mandi ke? Kenapa sama je? Kan I cakap dalam I punya IG story hari tu, kekangan waktu. Jadi bila ada waktu ni, kita rekod lah beberapa kisah di satu masa. Okay? Bukan tak mandi tau korang. Oh ya, sebelum I start, I nak ada disclaimer sikit. I bukan nak merentan, I bukan nak marah, I bukan nak mengada-ngada, tapi I minta semua faham bila when it comes to jump scare, I dah cuba kurangkan. Kalau ikutkan dulu, banyak jump scare I letak. Tapi sekarang kalau korang perasan, I letak sikit-sikit je. Itu pun I selalu guna image yang lebih kurang sama, so that korang dah tak ada rasa efek apa sangat dah. Sebab ramai yang cakap benda tu seram tak perlu, benda tu seram tak perlu, nak dengar cerita je. Korang anggap kisah seram ni satu hiburan, and bila ada jump scare tu korang lah macam filem Conjuring, peng, tiba-tiba ada kan. Itu aja. Okay korang, jump scare tu I tak boleh nak buang totally. Nanti kan feel kisah seram tu kurang. Okay. Kepada anda yang baru jumpa channel ini, hai, saya Farah Faisal dan saya pencerita kisah seram anda. Kalau anda ada pengalaman seram, boleh kongsi dengan saya dan saya akan boleh ceritakan kisah anda kepada umum. Kali ni, I nak share satu kisah yang dia a bit dark sikit lah. Benda ni pun, kisah ni tak dihantar dalam email ke apa, tapi dikongsi secara lisan oleh seseorang kepada saya. Dan dia berniat untuk saya kongsikan supaya boleh dijadikan, apa orang kata tu, macam teladan lah kepada orang ramai. Okay, macam ni lah I bagi senang korang faham. Okay, Bite ni dia terjumpa I dekat luar. Waktu tu I memang kat luar lah. Kita dekat mall, kita jalan-jalan. Lepas tu ada orang, dia kata dia subscriber. Lepas tu dia macam, oh hello. Saya ada satu kisah. Dan dia kata, boleh tak kalau saya nak cerita? Lebih suka bercakap terus. So okay lah, saya dengar sebentar. Kita dah dengar. Cuma dia kata kalau boleh rahsiakan semua. Sebab dia bagi tahu setiap detail tu dengan betul. So dia kata kalau boleh rahsiakan semua ni, lokasi semua. Dia cuma nak share supaya boleh dijadikan pengajaran. So kisah ni dah berlaku 10-15 tahun yang lalu. Kisahnya bermula apabila Bite dapat tahu kawan baik dia, Adi, punya abang, kita namakan Along, jatuh sakit gara-gara wanita. Kisah dia macam ni. Along ni, dia ni senior kepada Bite, Adi ni semua dalam 5 tahun lah. So dia tua sikit lah. Dia orang ni pula Bite, Adi, lepas tu ada 2 lagi kawan. 4 orang ni memang best friend. Dekat kampung tu suka merayau-rayau, kacau-kacau orang. Tapi tak adalah, tak pernah lah dia kata dia buat benda-benda yang boleh membahayakan nyawa siapa-siapa. Usik-usik ada orang. Oi, gimana tu? Oi, cantiknya. Alah, korang faham lah kalau budak-budak nakal kampung macam mana kan. Tapi tak pernah lah mencederakan orang ke apa semua. Tak pernah kacau. Tak pernah buat lari anak dara orang ke. Tak pernah tau. Cuma ada satu hari tu, pukul 3 pagi, Along, abang kepada Adi ni, meracau-racau kat rumah. Sakit, panas, macam tu tau. Ia menggemparkan satu kampung sebab suara abang dia tu sangat kuat. Memang jerit yang, korang faham tak? Rumah kampung sebenarnya satu rumah, jauh sikit boleh satu rumah, tapi orang boleh dengar. Satu kampung boleh dengar. Luar biasanya jeritan abang dia tu jadi bualan orang kampung. Sebab abang dia dalam pukul 3 pagi tu sakit, panas. Azan subuh je dia reda. Kan pukul 4 petang macam tu kan, dia sakit lagi. Sampai abang dia tak boleh pergi kerja, tak boleh nak jalani hidup macam normal. Abang dia memang terlantar. Abang dia ni kerja, tak silap I lah, dia kata kerja kat bandar. I lupa lah dia kerja bandar, kerja apa, tapi bukan kilang kerja office kot kat bandar, kat Pekan tu. So macam everyday abang dia tak pergi kerja lama lah. Tak pergi kerja ni asyik panas 3 pagi sebelum subuh. Lepas tu sebelum asar, maghrib paling teruk. Bat cakap dia pernah
pernah pergi rumah Adi ni sebab satu nak menyibuk je bila orang kampung semua duk cakap abang si Adi tu kena sakit misteri tu. Dia macam nak tengok lah, apa hal abang kau kan. Dia tak fikir banyak sebab dalam kampung tak pernah lagi ada kejadian-kejadian kerasukan ke, kejadian-kejadian aneh ke, sihir ke, tak pernah. So bila orang cerita macam tu, sebagai manusia yang darah muda macam apa match ni aku tengok apa jadi kat rumah kau. Sebab Adi pun dah lama tak lepak sebab duduk kat rumah jaga abang dia kan. So okay lah, dia tidur rumah Adi tu. That's how dia boleh tahu masa pukul 3 pagi Along tu akan jerit kuat-kuat, berguling-guling atas katil tu kan. Jerit, sakit ma, sakit pedih ma. Jerit sakit. Jerit yang sampai macam kau boleh tahu orang tu terseksa tapi korang tak nampak apa tau. Dia berguling-guling je atas tu. Sampai mak si Adi tu menangis kan. Long, kenapa ni Long? Cakap kat mak Long, kenapa Long? Apa saja ni macam ni Long? Pergi jumpa Bomo. Tak jumpa ustaz time ni. Pergi jumpa Bomo. Silap lah kan. Pergi jumpa Bomo. Bomo cakap ada terpijak kubur benda lah. Something like that. So ada benda dah marah lah. So bagi air penawar. Tetap tak berubah tau. Macam makin melarat je abang si Adi ni. Baik kata ingat lagi masa tu dia memang dekat rumah Adi tu. Masa tu waktu maghrib. Masa maghrib tu meracau-racau, menjerit tahap yang memang macam tak boleh nak explain. Orang punya jerit tu macam punya terseksa tau. Tak pernah dengar. Even dalam movie pun tak pernah lagi dia tengok orang yang menjerit kesakitan yang seperti itu tau. Memang jerit kuat sangat. And ada satu ketika tu nampak macam asap keluar daripada badan Along. Sambil dia berguling-guling atas katil tu, berasap. Badan dia berasap. That's how diorang tengok balik abang dia punya kulit tu, Along tu, abang Adi punya kulit tu macam melecu-lecu tau. Macam tersiat-siat sikit. Bila diorang pegang panas. Seolah-olah Along tu tengah dibakar weh. Memang boleh terasa bahang tu. Asap semua nampak. Takut sangat. Lepas tu kebetulan Tok Penghulu lalu memang nak melawat. Dah dengar orang jerit-jerit kan waktu maghrib tu. Datang nak melawat. Tok Penghulu tu tengok. Tok Penghulu tu cakap, mungkin dah tiba masa lah kita bawa pergi jumpa ustaz lah. Berubat-berubat. Sebab sebelum ni orang kampung tak masuk campur sangat. Waktu mak Along tu bawa pergi jumpa bomoh ke apa. Sebab kadang dalam komuniti kampung ni, bila ada sesuatu yang aneh berlaku, diorang tak nak terus masuk campur sebab nanti kan bergaduh. Kau jangan masuk campur lah, aku tahu nak menjaga keluarga aku, kau jangan buat mulut. Kan perkara-perkara macam tu nak dielakkan sebab tu orang kampung diam je. Tapi bila Tok Penghulu dah tengok keadaan ni macam tengah dibakar je si Along atas katil tu kan, jadi dia sarankan bawa lah pergi jumpa ustaz. Nak pergi jumpa ustaz. Masa perjalanan nak pergi jumpa ustaz tu, ya Allah, dalam kereta meracau-racau, sakit, panas dalam kereta. Dalam kereta ni dekat belakang ada Adi, ada abang dia dengan ada Bat. Lepas tu ada mak bapak Adi lah dekat dalam kereta tu. Bat ni ikut sebab Bat ni best friend Adi. Tu je. Dia pun tak tahu kenapa dia ikut, tapi dia ikut je sebab best friend dia punya abang kan dalam trouble ni kan nak jumpa ustaz. So pergilah jumpa ustaz. So bila dah bawa jumpa ustaz tu, meracau-racau kat sana. Masa ustaz tu nak mulakan scan, dia menendang ustaz tu, meracau-racau, suara garau, maki-maki ustaz tu, cakap benda pelik-pelik lah. Macam tak berapa nak ingat sangat, tapi adalah macam kau lah apa benda, macam benda tu memaki-maki ustaz tu tau. Dan suara yang marah-marah tu bukan suara Along tau, dan memang suara garau, entah suara benda apa tak tahu. Itu memang Bat punya first time melihat macam kerasukan lah. Lepas tu ustaz tu macam letak kain dekat Along. Lepas tu ustaz tu baca ayat. Kemudian Along menjerit gila kuat sangat. Pingsan. Lepas tu pingsan, ustaz tu sedarkan balik. Lepas Along tu sedar, ustaz tu bawa macam bekas lah. Tepuk belakang Along. Urut. Along mula muntah. Je, ya Allah, busuk gila. Lendir tak tahu lendir apa. Ada rambut panjang, kumpal dengan lendir tak tahu apa, hitam keluar. Tarik tak habis-habis. Along duk Bat tengok je ni.
Dia memang time tengok tu dia geram, remang bulu roma dia. Muntah lagi, keluar cacing. Keluar cacing yang hidup-hidup ya. Hidup cacing tu. Ya Allah, geli. Allah, keluar cacing berbagai saiz dan bentuk. Keluar lagi serangga daripada mulut Along tu, keluar ikut muntah tu. Ya Allah, keluar lendir pekat-pekat warna hitam. Bukan merah, bukan darah, tapi lendir-lendir pekat hitam keluar busuk, semerbak busuk tempat tu. Tapi dah habis muntah semua benda yang jijik tu. Penuh jugalah besin tu. Ustaz tu urut belakang Along. Dia kata, lega ke, ada rasa sakit lagi? Lepas tu Along tu kata dia sakit sangat dekat perut. Dia tak boleh nak buat apa. Ustaz tu selak lah baju. Bat ni kan lelaki, Adi pun lelaki, Along tu pun lelaki. Lepas tu yang orang tu yang dekat situ adalah mak bapak Along dengan Adi kan. So jadi semua orang pun ada. So Ustaz tu selak je lah. Semuanya pun tak ada wanita kat situ kecuali ibu. Dekat perut tu ada timbul, Bat cakap macam timbulan, apa orang kata, kesan jahit. Kesan berjahit. Macam ada orang jahit something atas perut Along. Jahit. Memang nampak kesan jahit. Ustaz tu pun tengok terkejut. Yang ibu semua pun tengok terkejut. Nangis lah, of course menangis. Mak dia menangiskan. Jadi mak dia minta tolong. Ustaz tolonglah anak saya, tolonglah. Jadi proses berubat dengan Ustaz tu ambil masa lama juga untuk pulihkan Along tu. Sebab it turns out Along tu dekat tempat kerja dia ada hubungan dengan satu orang perempuan ni dekat office dia. Jadi bila orang semua macam, mungkin ada orang dengki ke. So orang assume, mungkin ada yang jealous. Bila disiasat, ya Allah, selayaknya lah orang tu jealous. Wanita yang bercinta dengan Along itu seorang isteri, dah ada suami. Allahu Akbar. Jadi suami kepada isteri yang curang itu, yang curang dengan Along itu, sudah meminta bantuan daripada bomoh. Tak pastilah bomoh Siam ke bomoh apa ke, tak pastilah dalam hal ni. Tapi dia kata orang tu pergi jumpa bomoh. Jadi setiap pagi pukul 3 pagi macam tu, Along akan diasapkan oleh bomoh tu. Itulah sebab kenapa dia jerit sakit. Dan jeritan dia sakit yang teramat. Sebab korang bayangkanlah kalau korang yang diasapkan terbakar macam tu, macam kena panggang weh. Maghrib, benda yang sama akan dicampakkan ke dalam api. Sebab tu Bat pernah ternampak ada asap keluar daripada badan Along. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita boleh kata voodoo doll lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayunya saya tak pastilah perkataannya apa. Tapi apa-apa pun lama juga berubat dengan Ustaz Darul Syifa tu, lama sangat. Dan Along walaupun dia dah sihat, dia jadi seseorang yang orang kata lurus bendul dah. Dia jadi manusia yang dia dah tak macam dulu. Dia dah sihat, dia dah tak ada mengacau-racau ke apa. Cuma dia jadi banyak termenung. Bila orang bercakap sepatah. Bila orang suruh buat satu benda tu je lah dia buat. Lurus bendul. Kesan daripada diseksa secara batin lah macam tu. Itu sahaja kisah yang ada kali ni untuk kongsi. Walaupun dia tak adalah macam kisah seram penampakan ke apa, tapi bagi I seram jugalah kalau kena macam tu. I minta sangat semua orang dijauhilah daripada perkara-perkara yang macam ni. I tak menyokong apa yang suami kepada girlfriend Along tu lakukan. Cuma I nak bagi tahu kat sini, setiap perbuatan yang kita buat tu, kalau kita melukakan hati orang, kalau kita merumusnahkan rumah tangga orang, kalau kita macam kacau keluarga orang, akan ada akibatnya lah. Benda tu pun dilarang. Mana boleh kau kacau isteri orang, nak bercerita-cerita dengan isteri orang, tak boleh kan. Itu memang dilarang. Tapi bila kau buat juga, tak berani nak cakap kisah-kisah macam ni sebab sensitif kan. Tapi
kita secara logik, secara wajarnya kita tahu kalau orang tu dah bersuami, orang tu dah beristeri, jangan kacau, jangan ganggu rumah tangga orang. Bila kita ganggu rumah tangga orang tu akan mendapat balasan, of course, daripada Yang Maha Esa. Tapi kita juga akan kena bersedialah dengan consequences yang mungkin kena serang pasangan orang tu ke apa. Kalau mujur orang tu serang maki-maki kat parking lot macam dalam drama, kalau dibuatnya gila macam dalam kisah ni kan, dibawanya jumpa bomok, minta jauh lah, minta jauh. Semoga kita semua tak lakukan kesilapan yang sama dan tidaklah diletakkan dalam situasi sebegini. Apa-apa pun kita ni, bila kita ada segala kesusahan dalam hidup ke, tolonglah, janganlah kita pergi minta bantuan daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Macam mana nak cakap, I tak tahulah, pengajaran kali ni susah nak cakap sebab terlalu, dia macam sendiri mau ingat lah. I kongsi ni pun untuk pengajaran kita semua supaya kita jangan repeat mistake yang dibuat oleh Along. Cinta itu indah, setiap manusia berhak bercinta, setiap manusia layak dicintai dan mencintai. Cuma logik-logik lah dalam nak mencari cinta sekalipun, kalau dah jodoh orang, milik orang, jauh-jauhkanlah diri. Okay guys, apa-apa pun, kalau anda ada kisah seram yang ingin dikongsi, kalau anda rasa ada kisah yang lebih ekstrim macam selama ini aku tak dengar Farah Faisal cerita yang sepower macam kisah aku, anda semua dialu-alukan untuk hantar email, hantarkan kisah anda ke email saya farahfaisalhello@gmail.com. And then kalau mungkin sebelum ni you dah pernah buat thread pasal kisah seram you nak cerita balik, boleh you tag je balik I dekat thread yang you dah pernah buat. Tak kisahlah 10 tahun lalu punya thread ke, semalam punya thread ke, okey saja, nanti I baca, I akan kongsikan. Apapun guys, semoga korang sentiasa selamat, sentiasa sihat, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa buat keputusan yang baik dalam kehidupan, dan sentiasa dilindungi Allah sentiasa. Okay guys, kepada anda yang belum subscribe, hello, subscribe lah. Penat I bercerita ni. Kepada anda yang dah subscribe, thank you so much. Bye, Assalamualaikum.